Oleh kerana itu seorang sahabat bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najatu?" Apa itu yang namanya berjaya? Apa itu yang namanya keselamatan? Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun sebenarnya hidup di dunia ini untuk berjaya. Kita nanti di alam barzakh ingin berjaya. Kita di akhirat ingin berjaya. Kerana ianya membawa kesan kepada kita, khususnya kejayaan setelah kehidupan dunia ini di akhirat nanti. Kerana di sanalah tempat yang kekal abadi. Dunia adalah tempat yang sementara. Tetapi bagaimana ya Rasulullah untuk mendapatkan kesejahteraan, keselamatan ini? Kejayaan itu bagaimana nak maksud dari kejayaan tersebut? Bertanya Uqbah ibnu Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 perkara yang menjadi sebab kejayaan, keselamatan yang akan didapatkan kepada orang yang benar-benar menghayati kepada 3 perkara ini. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu berselamat dan berjaya, tahanlah oleh kamu akan lisanmu. Amsik, ambil perkataan imsak. Dulu ketika puasa kita belajar tentang fiqhul siyam, kita akan ta'rifkan as-saum itu maknanya al-imsak, iaitu menahan. Idzan yang Nabi suruh tahan, suruh pegang itu adalah lisan. Maksudnya apa? Jaga lisan. Itu jalan keselamatanmu di dunia, di barzakh, di akhirat. Di dunia, orang yang paling pandai menjaga lisannya adalah orang yang paling dikasihi oleh orang lain. Orang yang lancang lisannya. Orang yang bercakap tak ada batasannya. Merendahkan orang lain, mengaibkan orang lain, fitnah kepada orang lain akan dibenci di dunia ini. Bahkan orang yang tak jaga lisan tak akan selamat di alam barzakh. Oleh kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana melewati kepada kuburan, Nabi mengatakan 2 orang ini sedang diazab. Satunya adalah kerana ketika membuang air kecil tidak menutupi dirinya, kerana itu dia tak bersih daripada dianya ketika mana membersihkan daripada air kencingnya, minta maaf. Yang keduanya adalah yamshi bin namimah, yang berjalan ke satu tempat adalah untuk dia mengadu domba di antara satu dengan yang lainnya dengan lisannya. Menjadi sebab yang paling cepat untuk diazab di dalam kubur itu adalah masalah di antaranya adalah lisan yang tidak dikawal dan tak dijaga. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan dalam ibadahnya kepada Allah luar biasa, tasumu naharaha wa taqumu lailaha, yang mana di siangnya sangat banyak dihabisi dengan berpuasa, di waktu malamnya bangun selalu qiyamul lail dan beribadah kepada Allah, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia sentiasa mengganggu kepada jirannya dengan lisannya." Seolah-olah sahabat ini ingin untuk mendapatkan kepastian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah mungkinnya yang banyak dan siamnya yang atau puasanya yang banyak itu boleh cover dan menutupi dari kesalahannya kepada jiran? Atau bagaimana ya Rasulullah? Apa jawapan baginda Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tak ada kebaikan baginya, dia di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bermakna lisan yang menyakiti kepada jiran, kepada orang lain, tak ada guna baginya, tak akan diselamatkan oleh solat yang banyak dan puasa yang banyak. Oleh kerana itu Nabi mengatakan an-najah, yang pertama nak selamat, jaga lisanmu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang aku menjamin syurga kepada siapa yang menjaga di antara kumis dan janggutnya dan yang menjaga di antara kedua kelangkangnya. Kata Nabi, siapa yang jamin syurga? Baginda Nabi SAW, yaitu yang boleh menjaga di antara dua bibirnya, yaitu lisan, aku jamin syurga kepadanya. Dan yang menjaga di antara kedua kelangkangnya, minta maaf, yaitu kemaluannya, Nabi mengatakan aku jamin syurga kepada orang tersebut. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak syarah panjang-panjang. Kita dah faham dah di zaman kita ini, di antara dugaan yang paling berat kepada kita adalah bagaimana untuk menjaga kepada lisan. Bagaimanakah kita nak menahan diri kita daripada lisan kita mengaibkan, mengumpat, ghibah, menyakiti kepada orang lain, fitnah dan sebagainya. Di dalam suasana yang sekarang ini mudahnya dan menjadi satu hiburan akan mengaibkan dan memalukan kepada orang lain. Memfitnah kepada orang lain itu adalah satu tarikan-tarikan, bahkan dijadikan satu rancangan khusus, bahkan di televisyen pun, yang namanya gosip dan juga mengaibkan kepada siapa pun dijadikan suatu yang sangat menarik, sehingga rating daripada tontonan itu sangat tinggi. Kenapa? Kerana orang-orang yang sangat tertarik dengan apa yang disebutkan mengaibkan dan ghibah kepada orang lain. Hati-hati, kalau nak selamat, jangan sampai kita tergolong dalam golongan seperti itu. Bukan menjaga lisan itu saja yang boleh selamat, menjaga yang mendengar pun. Oleh kerana itu dalam Ramadan disebutkan khamsatun yuftirna shaim. Sesungguhnya ada 5 yang menyebabkan seorang itu puasanya dianggap sudah berbuka. 4 daripadanya semuanya berkaitan dengan lisan. Apa dia? Yang pertama adalah al-kadhib, iaitu berdusta. Yang kedua al-ghibah, mengumpat, mengaibkan orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba, melagakan di antara satu dengan yang lainnya. Seperti mana kata Ustaz Hanafiyah tadi, di tempat ini ada macam-macam kabilah. Tempat nak disatukan Allah itu usaha yang cukup besar, yang ianya telah dipelopori oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW mempersaudarakan di antara Aus dan Khadraj, di antara Muhajirin dan Ansar. Sehingga kita lihat bagaimanakah Islam itu disatukan dengan akidah, dengan Islam, dengan ukhuwah. Kenapa hari ini umat Islam berpecah? Di antara paling utama sebabnya adalah lisan. Maka amsik alaika lisanak, kata Nabi, jaga lisan. Yang ketiga, yang keempat adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu yang akan menyebabkan seseorang itu dikira telah pun sia-sia daripada amalan puasanya. Semuanya yang keempat-empat itu berkaitan dengan lisan. Hadirin hadirat, itu yang pertama untuk selamat.